tumpuan dunia sebenarnya di Amerika Syarikat berkaitan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada ketika ini, dan masih lagi dalam proses undian yang kita tahu akan proses mengira undian yang kita tahu akan mengambil masa yang sangat panjang kerana ini adalah antara pilihan raya yang paling bersejarah ataupun berbeza untuk Amerika Syarikat, juga pilihan raya yang menelan kos yang paling tinggi untuk Amerika Syarikat pada ketika ini dengan era baharunya, norma baharunya. Dan pada ketika ini di halaman ke-25, Joe Biden dilaporkan mendahului Donald Trump, dan pada ketika ini calon Republikan itu mendakwa untuk membawa kes ni ke mahkamah kerana ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Dan menurut laporan di Harian Metro di halaman ke-25 ini, belum ada pemenang. Trump akan mohon mahkamah henti pengiraan undi pos. Calon Parti Demokrat Joe Biden pada Selasa malam mendahului Presiden Donald Trump dari Parti Republikan dalam pilihan raya Amerika Syarikat. AFP melaporkan Biden pada ketika laporan ini ditulis telah pun memenangi 238 undi elektoral dan Trump mengikuti dengan 213 undi elektoral. Tapi kalau boleh kita kongsikan juga di beberapa laporan pada ketika ini juga mendakwa Biden telah menangi beberapa kerusi yang agak besar di Michigan terutamanya, dan pada ketika ini undian di Pennsylvania juga dilaporkan memihak kepada calon yang mewakili warna biru itu, dan ini dikatakan antara beberapa keputusan yang mengejut juga. Betul. Kerana sebelum ini kemenangan Trump pada pilihan raya yang lalu adalah di kawasan yang tidak tetap sokongan mereka di negeri seperti Michigan itu, tapi dilaporkan yang terbaru juga Biden mungkin telah memenangi kawasan Michigan tersebut dan menjadikan hanya memerlukan hanya 6 kerusi saja lagi lah kalau termnya di Malaysia ini. Tapi apapun ini masih lagi dalam proses undian awal. Ya, masih lagi awal, peringkat awal. Sebab ia boleh dicabar, besar, boleh juga melibatkan proses mahkamah, akan ambil masa yang cukup panjang. Tapi bagi dunia, ia satu perkembangan yang sangat penting. Sebab kemenangan seorang presiden itu akan menentukan polisi dunia, terutama terhadap Timur Tengah, terhadap negara Islam dan sebagainya, memberi impak yang cukup panjang. Bagi anda yang tertanya mengapa kita memberikan atau perlu melihat begitu rapat sekali apakah perkembangan di Amerika Syarikat ini, kita sudah tentunya tahu bahawa Amerika Syarikat adalah antara negara pelabur keempat tertinggi di Malaysia. Jadi sentiasa segala perubahan daripada segi politik di sana juga sedikit sebanyak akan memberikan tempias kepada kita dari segi ekonomi dan sebagainya. Perang dagang dengan China dan juga hubungan bagaimana nanti ini akan ada implikasi yang pelbagai. Dan ia juga menentukan banyak polisi yang juga terhadap imigran, ya, yang ini polisi pada kemasukan ke US dan sebagainya. Ia penting untuk kita ketahui sebagai maklumat umum yang memang dibicarakan di seantero dunia. Dan mungkin Hanif nak meninjau perspektif rakyat Malaysia. Betul, dan kita ada beberapa laporan. Yang pertama kita akan saksikan terlebih dahulu ini perspektif dan juga pandangan rakyat Malaysia yang berada di dua negeri di sana, iaitu di Iowa dan juga Nebraska di Amerika Syarikat. Dan kita ingin mendapatkan pandangan tentang apa sebenarnya suasana yang berlaku ketika tempoh pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat ni. Sama-sama kita saksikan. Nama saya Darwina Abdul Rahim, berasal dari Johor Bahru. Saya sudah 20 tahun bermastautin di Amerika, most of the time di Waterloo, Iowa. Saya Elisa Dar dari Omaha, Nebraska, USA, berasal dari Tanjung Kling, Melaka. Saya dah bermastautin di sini di Omaha, Nebraska ni selama 16 tahun. Dalam masa 16 tahun tu, dalam 4 pilihan raya jugalah yang saya telah tempuhi dan memerhatikan bagaimana mereka menjalankan pilihan raya di negara ini. Suasana mengundi semalam tidaklah busy yang seperti yang disangkakan sangat, sebab mostly rakyat negara ni, 80% daripada mereka telah menghantar undian awal sebelum November the 2nd. So itu yang mengurangkan kesesakan di hari mengundi semalam. Dan sebab juga COVID, I think tahun ni lagi ramai yang menghantar undian awal mereka. Di Iowa, Trump menang Iowa 2020 dengan lagi banyak undi berbanding 2016. Saya sangkakan dia akan kalah di sini sebab respon untuk COVID dan bencana alam di Iowa yang tak mantap, dan juga banyak lagi reason. Harapannya untuk 2020 Biden akan menang, walaupun statistik kata siapa menang Iowa akan menang
presidensi. Buat masa sekarang ni tak ada lagi pemenang untuk presiden ni. So kita tunggu dan lihat dari tiga buah negeri result dia nanti macam mana, sebab ini akan menentukan pemenangnya dalam beberapa jam lagi, iaitu negeri daripada Michigan, Wisconsin dan Pennsylvania. So kita tunggu dan lihat. Betul, dan baru saja dilaporkan mungkin Michigan telah menjadi milik Joe Biden tapi masih lagi di dalam proses secara tidak rasminya. Dan sekarang ini kita ingin mendapatkan, kalau tadi pandangan dari Iowa dan juga Nebraska, sekarang kita ingin mendapatkan pandangan secara langsung dari salah seorang pelajar Malaysia di New York, iaitu saudara Muhammad Nakib Muhammad Nazim yang berada bersama dengan kita secara panggilan video pada pagi ini. Sini pagi, di sana sudah malam rasanya, pada jam 7 petang lebih kurang. Assalamualaikum, selamat pagi Nakib. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam Nakib. Terima kasih yang pertama yang sudi bersama dengan kami. Kita tahu sekarang ini adalah tempoh yang sangat mencabar di seluruh dunia, tapi di Amerika Syarikat dengan adanya pandemik COVID-19 yang sangat terjejas teruk juga antara negara yang mencatat kes yang paling tinggi di sana. Sekarang ini dengan musim pilihan raya presiden ini, bagaimana keadaan di New York pada ketika ini, Nakib? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke NHI. Ya. Yang keduanya, situasi sekarang ni dekat sini saya boleh katakan semuanya dalam keadaan terkawal. Sebabnya semua undian ataupun kebanyakan undian telah dilakukan awal daripada hari undian tersebut, tapi semuanya bergantung kepada negeri itu sendiri. Ya. Dan di tempat saya sendiri, undian itu telah berakhir di mana dimenangi oleh Democrats, walaupun saya punya daerah dimenangi oleh Republican ataupun camp Presiden Trump. Ya. Bagaimana keadaannya? Mungkin anda ada bersama dengan rakan-rakan rakyat Amerika yang mengundi, melihat kepada suasana sekarang ini. Apa cakap-cakap ataupun perbualan yang berlaku di antara persaingan dua calon presiden pada ketika ini, Nakib? Pada tahun ini saya nampakkan ataupun bersama rakan-rakan saya yang jelas di mana presidensi ataupun pilihan raya ini sangat sengit. Electoral vote ataupun electoral vote itu ataupun yang vote yang melayakkan seseorang itu dinobatkan sebagai seorang presiden ataupun acting presiden sebelum diserahkan jawatan sebagai seorang presiden. Kita boleh lihat yang persaingan itu sengit, walaupun sekarang ini baru-baru ini Michigan dan juga Wisconsin dimenangi oleh Democrats yang menyebabkan jurang antara electoral vote antara Presiden Trump dan juga Joe Biden meningkat kepada 50 majoriti, di mana didahului oleh Joe Biden iaitu 264 electoral vote dan juga 214 oleh Presiden Trump itu sendiri. Ya, dan melihat kepada perbezaan suasana pilihan raya di antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat, anda sebagai rakyat Malaysia yang sedang melanjutkan pengajian di sana, melihat kepada impak apa sebenarnya, kenapa kita sebagai rakyat Malaysia terutamanya perlu mengikuti perkembangan pilihan raya ini di sana? Bagi saya, di dalam kita semua sedia maklum di mana dalam dunia ni ada terdapat beberapa superpowers yang di mana ekonomi dan juga ekonomi dikawal oleh kebanyakannya dikawal oleh negara-negara tersebut, yang kita boleh mention ataupun sebut di sini adalah United States itu sendiri. Polisi-polisi dunia ataupun polisi-polisi dunia kita dapat lihat didominasi oleh Presiden United States, di mana Presiden United States itu dapat melibatkan diri secara langsung di dalam polisi-polisi dunia yang boleh kita lihat dalam WHO, contohnya baru-baru ini tentang COVID, macam mana United States itu sendiri mengendalikan dengan cara yang berbeza seperti disarankan oleh WHO itu sendiri. Ya, dan melihat kepada suasana kempen sepanjang yang berlaku ni, sebab ini adalah satu kempen yang panjang, kempen yang agak sengit juga daripada kedua-dua calon utama ini. Adakah di sana juga sama seperti Malaysia ada perang poster ke, mereka turun ke jalan-jalan ke untuk bersama dengan para pengundi, dari pemerhatian anda, Nakib? Apa yang saya nampak sini, memandangkan sekarang ni situasi COVID yang kita sentiasa maklum, pandemik, mereka cuba juga untuk mengurangkan perjumpaan atau perkumpulan, di mana kebanyakannya undi semua dibuat sebelum undi hari undi tersebut,
So apa yang kami boleh lihat di sini adalah situasi di sini sangat terkawal kerana undian itu tidak dilakukan secara fizikal. Mana yang kita boleh nampak polisi-polisi itu kita boleh cuba implementasikan di mana-mana negara, di mana undian kita boleh cuba untuk melalui surat sendiri. Ya, Nakib, terima kasih banyak-banyak atas sudi sumbangan kami. Semoga keadaan baik-baik saja di sana, insya-Allah. Terima kasih. Ya, itu Muhammad Nakib Muhammad Nazim, pelajar Malaysia di New York pada ketika ini, yang memberikan sedikit gambaran tentang suasana pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang sedang berlangsung pada ketika ini. Telah pun berlaku hari pengundiannya semalam, dan ini untuk sedikit maklumanlah bahawa mereka sekarang ini melakukan proses pengundian secara agak berbeza pada tahun ini berbanding 4 tahun lepas dengan ada pengundian secara pos, dan seperti yang dilaporkan oleh rakyat Malaysia di sana tadi mengatakan bahawa pengundian secara pos telah menjangkau lebih 80%, dan ini mungkin boleh menjadi kepada titik perubahan bagaimana pengundian undi ini akan dilakukan, kerana pengundian pun masih lagi sedang berlangsung. Ada beberapa kawasan yang sedang mencari sukarelawan untuk mengundi peti undi ini kerana terlalu banyak yang datang dan hadir pada mereka pada saat ini. Apapun masih lagi dalam proses undian, masih lagi boleh cabar-mencabar proses undian ini, dan ini pastinya suatu perkara yang sangat baik untuk kita ikuti secara lebih rapat lagi.